Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, masih lagi bersama dengan Tadabbur Center, dan seperti mana yang kita maklum, pada bulan Ramadan kita ada satu slot khas yang kita namakan sebagai Tadabbur bersama Murabbi. Dan alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini, pada 26 Ramadan, uh, kita bertuah kerana menerima seorang tetamu yang bagi saya ramai telah mengenali beliau. Beliau adalah Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman yang merupakan pengurusi ataupun mudir Yayasan Pondok Sungai Durian, Kelantan. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Macam mana Kelantan? Covid di sana? Covid sedikit ada semangat sikit tak nampak ni. InsyaAllah. Kita doakan minta Allah angkatkan Covid ni cepat mungkin. Amin, insyaAllah. Sama-sama kita doakan angkatkan Covid ni di seluruh Malaysia, insyaAllah. Jadi, seperti mana yang kita maklum, tuan-tuan dan puan sekalian, tajuk perbincangan kita pada hari ini bagi saya satu tajuk yang sangat relevan dan sangat menarik, iaitu keadaan dan kategori manusia berinteraksi dengan Al-Quran. Ini yang kita selalu tanya diri kita bila mana kita baca Al-Quran, kita buka terjemahan, macam mana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Dan insyaAllah segala persoalan yang tuan-tuan mungkin tertanya-tanya sebelum ini akan cuba dirungkaikan dan jawab oleh Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Dan sebelum itu, sebelum saya menyerahkan perbincangan ini kepada Datuk, mungkin kalau tuan-tuan dan puan ada kemusykilan untuk bertanyakan kepada Datuk, boleh tinggalkan pada ruangan komen, insyaAllah. Jadi dengan segala hormat saya menjemput Datuk untuk meneruskan perbincangan kita pada petang ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan dzil ata'i wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Dr. Azrul selaku pembuka bicara atau moderator, semua warga kerja Tadabbur Center, muslimin dan muslimat yang bersama dengan kita pada di saat ini ataupun yang mengikuti siarannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini Sabtu 26 Ramadan 1442 bersamaan dengan 8 hari bulan 5 2021, kita dapat bersama dengan tim warga kerja Tadabbur Center dalam bicara Al-Quran. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, sahabat-sahabat kita di Tadabbur Center telah berusaha untuk mengetengahkan, menghidangkan hidangan Maidatul Quran kepada masyarakat Melayu Malaysia khasnya dan juga masyarakat lain yang memahami bahasa kita. Kita kata ini satu kerja yang menarik yang diganjari dengan pahala yang besar oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, bila kita sebut tentang keadaan ataupun kategori jenis manusia berinteraksi dengan Quran, untuk perbincangan kita di sini saya ambil sebuah kitab ataupun sebuah buku yang menarik. Tajuk dia iaitu buku yang ditulis oleh seorang tokoh ulama, dan kita rasa perbincangan dia satu bab je, saya ambil satu bab je. Kalau nak kira bab dia panjang, saya tak ada yang sekarang ni buku mudah dapat. Kalau tuan-tuan nak pun boleh ambil dalam apa ni, dalam PDF. Bahasa kita sekarang ni macam-macam bahasa dia ada, PDF lah apa. Tajuk kita nama Fathur Rahman fi bayani hajril Quran. Fathur Rahman fi bayani hajril Quran,
saya kira kita ini juga menarik untuk kita diskusi ataupun kita bincangkan. Ana nak ambil satu bab je dalam kitab ini Dr. Azrul, iaitulah bab tentang ahwalun nas ma'al Quran. Kedudukan manusia bersama dengan Al-Quran, bagaimana keadaan dia. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, jadi kita bincang tentang keadaan manusia. Maknanya bila kita kata manusia tu kita lah tu, kan? Mana? Al-faslu salis ahwalun nas ma'a Al-Quran Al-Karim. Dalam fasal yang ketiga, kedudukan manusia dengan Quran. Baik para jemaah sekalian, dalam kitab ini dia bawa sebuah hadis yang menarik. Hadis bandingan orang mukmin dengan kedudukan orang kafir dengan Al-Quran. Orang mukmin dan juga kafir dengan Quran, dalam sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Ash'ari meriwayatkan hadis. Hadis ini dalam Bukhari. Al-mu'minu alladhi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal-utrujjah. Al-mu'minu alladhi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal-utrujjah. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Quran. Pertama, orang mukmin yang baca Quran adalah seperti utrujah. Utrujah. Apa dia buat utrujah ni? Saya tak tanya tadi Dr. Azrul. Mungkin doktor ada buku tentang perumpamaan Al-Quran. Ada doktor? Dr. Azrul? Ada Dato'. Apa buku? Kalau boleh tunjukkan di sini, nanti jemaah dia cari lepas ni, sudah pastinya. Nanti saya letak pada bahagian link Dato'. Baik, terima kasih. Maknanya itu dia panggil buku tadi apa? Bandingan Quran, kan? Masal. Al-Amsal fil Quran. Al-Amsal fil Quran. Jadi bandingan. Yang kita ni adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para jemaah, saya perkenalkan buku ni, saya rasa menarik untuk dikongsikan, untuk diperluaskan maklumatnya. Orang mukmin yang baca Quran diibaratkan seperti utrujah. Itu bahasa Arab. Apa dia buat utrujah, kita tengok nanti. Ta'muha tayyib wa rihuha tayyib. Masya Allah, tabarakallah. Dia kata rasanya sedap, baunya wangi. Allahu Akbar. Rasanya sedap dan baunya wangi. Buah apa tu? Buah utrujah. Tuan-tuan tanda nanti buah utrujah ni apa benda? Kita tengok. Itu dia panggil al-utrujah. Yang kedua, wal mu'minu alladhi la yaqra'ul Quran. Orang mukmin yang tak baca Quran. Orang mukmin yang tidak membaca Quran, tapi dia orang mukmin. Cuma Quran tu jarang-jarang baca. Macam saya nak kata macam siapa, nanti orang marah pula. Macam kita lah. Baca tapi taklah banyak sangat. Ataupun baca pada musim-musim tertentu. Bulan Ramadan kita baca, bulan lain tak apa kuat baca, kan? Wa ya'malu bihi, dan orang yang mukmin yang tidak membaca Quran katamrah, dia kata seperti buah kurma. Ta'muha tayyib wala rihalaha, rasanya sedap tapi tidak ada bau baginya. Allahu Akbar. Maka kita ada dua kumpulan. Kumpulan orang mukmin yang pertama yang baca Quran, yang beramal dengan dia, maka dia ibarat seperti utrujah. Utrujah ni rasanya sedap, baunya. Dan yang kedua, orang mukmin yang baca Quran, la yaqra'ul Quran wa ya'malu bihi, dia tak baca Quran tapi dia beramal lah dengan keimanan, dengan ibadat yang ada dalam Quran itu, maka diibarat seperti tamrah, macam buah kurma, rasanya manis, sedap, tapi baunya tak ada. Itu ciri-ciri kurma. Baik, ada dua kumpulan dalam tajuk ini, dua kumpulan orang mukmin dan dua kumpulan munafik. Wa masalul munafik. Bandingan orang munafik, alladhi yaqra'ul Quran. Orang munafik ini kadang-kadang dia baca Quran, tuan-tuan. Sebab apa dia baca Quran? Mungkin dalam majlis rasmi, dalam majlis-majlis tertentu yang dia menyebabkan dia baca Quran.
karaihanah. Seperti raihanah ni macam jenis wanginya, jenis bunga. Rihuha tayyib wa ta'muha mur. Baunya sedap tapi rasanya pahit. Yang keempat, wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran. Bandingan orang munafik yang tak baca Quran, dahlah dia munafik, Quran pun tak baca, kal hanzalah. Hanzalah ni macam buah apa ni? Rasanya pahit, wa rihuha mur. Rasa pahit, bau dia pun tak sedap. Masya-Allah, hadis ini dalam Bukhari. Jadi para jemaah sekalian, dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat bandingan yang cukup menarik untuk kita fahami. Seorang tokoh Islam, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar. Tanda tuan-tuan, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala dalam syarah kepada hadis ini dalam Fathul Bari. Dalam Fathul Bari dia kata apa? Tengok dalam Fathul Bari. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ta'muha tayyib wa rihuha tayyib. Makna buah utrujah ni macam dalam bahasa saintifik dia panggil citrus medica. Citrus medica ni iaitu sejenis buah dari kelompok limau. Buah limau ni ada hak sedap tu dia bang sedap. Macam yang betulnya rasa sedap. Allah Nabi kita buat bandingan yang cukup menarik. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari dia kata, Nabi SAW buat bandingan orang yang beriman dan baca Quran, beramal dengan dia, seperti utrujah, rasanya sedap, baunya wangi, maka dikhususkan sifatul iman, sifat iman itu bitta'mi, dengan rasa. Sifatut tilawah birrih, sifat baca tu dengan apa? Dengan angin, dengan bau. Sifat baca tu dengan bau. Maka kita ni para jemaah sekalian perlu kepada apa? Perlu kepada dua-dua. Dua-dua kita nak. Rasa sedap, bau pun sedap. Dan itu terbaiklah. Tapi jangan kata pula buah tamar tak baik. Sebab apa buah tamar tak baik? Sebab rasa je sedap, bau tidak ada. Kita kata macam-macam lah. Allah Ta'ala jadikan buah-buahan ni dengan ciri-ciri yang tersendiri. Dengan ciri-ciri yang tersendiri. Baik. Itu dia panggil hadis yang pertama, bandingan orang yang beriman. Kenapa Nabi kita? Ni ada orang tanya soalan. Menarik ni doktor. Orang tanya soalan, kenapa Nabi SAW buat bandingan dengan buah ini? Kata Ibn Hajar, sebab iman itu dalam hati, maknanya rasa dia mesti ada kemanisan dalam iman itu. Dan ada orang beriman, mantap keimanan dia sudah yakin beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dia belum pandai baca Quran. Dia belum boleh baca Quran. Tapi dia sudah pandai. Pengkaji, penyelidik Al-Quran, dia mengkaji Al-Quran sebelum dia mengaji Quran. Itu beza. Dia mengkaji Al-Quran sebelum dia mengaji Quran. Kita anak-anak orang Islam mengaji Quran, tapi ada di kalangan kita yang langsung tak mengkaji Quran. Ada di kalangan kita tak mengkaji Quran. Mengaji sampai hari ini pun. Tajwid tiang malam mengaji. Taranum sampai pukul 2 pagi boleh mengaji. Tapi dia tak memahami dari sudut makna Quran. Kita kata satu kerugian. Baik. Maka apakah hikmah? Ini masih lagi dalam kata-kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Al-hikmatu fi takhsisil utrujah. Hikmah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khaskan dengan utrujah ini bitamsil, dengan dibuat bandingan bukan buah lain. Kenapa? Yang macam buah tufah, apple ada bau. Oh, kalau buah mangga lagi berbau, kan? Mangga sedap, masya-Allah, mangga. Kenapa? Jawapan dia kenapa? Li'annahu kana buah utrujah yutadawa biqishriha. Dahlah isi dia boleh makan sedap,
Dan dia punya kulit dia juga boleh dibuat ubat, dijadikan ubat. Kulit dia boleh dijadikan ubat. Biji dia, orang Kelantan kata butir dia, biji dia tu yustakhraju min habbiha duhnun. Boleh diambil minyak dalam biji dia tu, lahu manafi'. Ada lagi manfaat. Maknanya daripada kulit dia, dari isinya, kulitnya, bijinya, semua sekali dapat. Buah tamar hampir sama, tetapi dia tak ada bau. Itu yang dia duduk darjat yang kedua. Waqila, kata di Imam Ibn Hajar, innal jin tak suka rumah yang ada buah utrujah. Nanti lepas ni orang-orang yang suka cari cerita jin ni cari buah utrujah pula ni kan. Baik. Jin tak suka dengan rumah yang ada utrujah. Fanasabah. Maka munasabah sangatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat bandingan Al-Quran ini, sebab orang yang berpegang dengan Quran, orang yang baca Al-Quran, orang yang ada dalam hatinya bacaannya suratul ayatul kursi, amanar rasul, 3 qul, dia beramal, orang ini insya-Allah la yaqrabanna syaitan tak akan menghampiri dia. Masya-Allah, tabarakallah. Dan dia punya ghilaf dia, ghilafu habbi. Maknanya selaput dia punya biji dia tu abyad, putih. Fayunasib qalbul mu'min. Menasabahlah hati orang mukmin qalbun abyad. Hati yang putih, yang bersih. Allahu akbar. Dan banyak lagi lah Ibn Hajar kata wa fiha aidan minal mazaya, banyak lagi perkara-perkara yang lain yang boleh diambil manfaat daripada siapa? Dari buah utrujah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada kategori yang kedua. Kategori yang kedua Nabi sebut apa? Wa masalul mu'min ladzi la yaqra'ul Quran. Orang mukmin tapi dia tak baca Quran. Dia mukmin, dia orang beriman tapi tak baca Quran. Maka dikatamri seperti buah kurma. Dia sendiri itu sebagai seorang mukmin mempunyai sifat yang baik, orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi tidak terjelma kebaikan dia itu keluar diri dia. Sebab apa? La rihalaha, dia tidak ada bau. Maknanya asal bagi orang mukmin itu orang yang baik, orang yang mulia, kemuliaan dia lebih terserlah apabila dikeluarkan bau. Maknanya dia tukar daripada kurma kepada utrujah. Baik para jemaah sekalian, inilah sifat yang kita nak. Yang kita nak masuk dalam kategori yang pertama, kita nak kata darjat yang paling tinggi, kita nak masuk dalam darjat yang pertama. Utrujah. Darjat yang kedua, darjat kita lah. Dia panggil maqam nahnu. Darjat kita hari ini, darjat yang kedua, iaitu kita beriman tapi baca Quran jarang-jarang. Bulan Ramadan ni, alhamdulillah, yang menggembirakan kita, ramai di kalangan umat Islam mampu khatam Quran. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, dan ada yang lebih daripada itu. Kita kata alhamdulillah. Baik, kita jangan pergi kepada kategori yang ketiga, yang keempat, iaitulah munafik yang baca Quran wangi, bau sedap. Orang akan jadikan dia ni ikon, contoh, tapi dia munafik. Oh, mengaji Quran hebat, musabakahnya hebat, cakap tentang Quran hebat. Pukul 3, pukul 4 pagi boleh lagi buat program Al-Quran. Tapi dia sendirinya tidak beriman dengan Quran. Kita kata wal'iyazubillah, ini yang menakutkan kita. Al-munafik yujadilu bil Quran, orang munafik yang boleh berhujah dengan Quran. Ini yang cukup menakutkan kita. Munafik dia baca Quran. Tapi munafik yang tak baca Quran langsung, dia adalah kafir, Quran pun tak baca. Nabi kata kal hanzalah, macam buah jadam yang pahit, yang bau pun tak sedap. Wal'iyazubillah. Itulah para jemaah sekalian yang kita bimbang, yang kita takut dalam kumpulan yang kedua dan yang ketiga. Tapi yang lebih menakutkan, yang lebih berbahaya siapa? Kumpulan yang ketiga. Munafik yang baca Quran. Kalau munafik tak baca Quran, orang tak peduli dengan dia. Tapi kalau dia berpura-pura menjadi ahli Quran,
bercakap tentang Quran, tapi lidah dia dalam majlis Al-Quran sedaplah kita tengok. Lepas pada majlis Al-Quran, lidah dia duduk mengata orang, menghina orang, macam-macam dia punya tak bulan puasa pun tak puasa lidah dia. Kita mengatakan ini yang sangat berbahaya, yang menakutkan kita. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara hadis yang dan kita pun tak berani nak pergi panjang-panjang sebab masa kita sangat terhad. Dalam buku yang saya baca ni, Fathur Rahman, para jemaah sekalian, kita ada fi bayani hajril Quran. Dia mengatakan sebab orang meninggalkan Al-Quran sebab apa? Dia kata an-nas, makna kata di Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dia kata manusia tu ada 4 peringkat, 4 tabaqat, 4 lapisan. Yang pertama, Ahlul Quran. Orang yang Al-Quran maknanya orang yang beriman dengan Quran, dia baca Quran dan dia beramal dengan Quran. Inilah manusia yang paling tinggi darjat. Yang kedua, man adimal Quran wal iman. Orang ni tak ada Quran, tak ada iman. Ini yang kita takut. Yang kita takut juga, imannya tak ada, Quran pun tidak ada, wal'iyazubillah. Yang ketiga, man utiya Quran walam yu'ta imanan. Quran dia boleh, tapi iman dia tidak ada. Tadi kumpulan yang ketiga tadi, kumpulan raihanah ataupun munafik yang wangi bau tapi dia punya rasa masam itu pahit. Yang keempat, wa man utiya imanan walam yu'ti Quran. Ada orang beriman tapi dia tak boleh baca Quran. Ini kita panggil darjat dia lebih baik daripada orang yang ada iman, ada Quran tapi tak ada iman. Wal iyaz billah. Baik. Apa sebab manusia meninggalkan Al-Quran ataupun meninggal Al-Quran sebab apa? Kata di para ulama Islam ada beberapa sebab. Sebab dan beberapa kategori. Dalam kitab yang saya baca ni, para jemaah sekalian, dia kata sebab kumpulan yang ada 7 kumpulan. Kita cubalah, saya cuba ringkaskanlah. 7 kumpulan yang ada ni, insya-Allah mudah-mudahan sempat dengan masa yang kita ada, insya-Allah. Masa yang kita ada ni agak-agaknya sempat dengan perbincangan kita ini, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, betapa menakutkan kita bila kita tengok keadaan manusia dengan Al-Quran sebagaimana yang telah disebut oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menyebut tentang perkara yang berkaitan. Cuma kita nak pergi kepada kumpulan mana? Kumpulan yang meninggalkan Al-Quran. Sebab apa dia tinggal Quran? Dalam pasal yang ketiga ni, kalau siapa dia dapat kitab ni, di muka surat 61. Ahwalun nas ma'al Quran. Keadaan manusia dengan Quran. Baik. Innal mu'ridin, orang yang tidak berpegang dengan Quran ataupun tidak beramal dengan Quran ni, ada tawaif, beberapa kumpulan. Mana ada kumpulan tu dia panggil tingkat dia sedikit je. Ada kumpulan yang agak berat, agak besar dia punya apa? Dia punya hajrul Quran. Baik. Yang pertama dalam kitab ni, dia letak yang pertama ba'dul a'immah, sebahagian daripada imam-imam. Dia imam, dia syekh, dia pandai Quran, tetapi dia tidak beramal dengan keseluruhan isi kandungan Al-Quran itu. Sebab apa? Katanya sebabnya 2 sebab. Sebab yang pertama, kitab yang dia baca. Kadang-kadang kita baca kitab Quran, kita baca benda yang berkaitan dengan Quran, tapi kita tidak pergi baca tentang tafsir Quran, tentang ayat-ayat yang berkait dengan akidah, yang berkait dengan ketuhanan. Dia duduk baca dalam bab benda lain. Kitab yang dia baca tu ada kalanya sibuk dengan perkara yang berkaitan. Semua duduk bahas dari sudut bahasa, dari sudut falsafah, dari sudut itu ini. Maka tertinggallah dia sebab dia tidak masuk kepada asas perbincangan. Al-Quran duduk di mana? Duduk di
Duduk di mana? Duduk di tadabbur Quran tentang tauhid, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab yang kedua, sebab masalah keuangan, masalah harta, masalah apa saja yang kita kata masalah godaan dunia. Masalah godaan dunia, kita ni ada Quran. Tapi kita telah menggunakan Al-Quran itu untuk apa? Ini yang kita bimbangkan ini, kita gunakan Al-Quran itu untuk cari kepentingan dunia. Cari kepentingan dunia, makna akhir sekali Quran itu dibuat untuk cari makan, dibuat untuk mencari kehidupan. Sebab itulah para ulama Islam mengatakan ada beberapa perkara yang berbahaya kepada kita. Salah seorang daripada ulama salafus salih, nama dia Al-Fudail ibn Iyad. Tanda nama tuan-tuan. Nama dia Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Dia kata innama nazal al-Quran liyu'mal bi. Al-Quran itu turun untuk diamalkan dia. Fattakhazan nasu qira'atahu amalan. Ada orang yang hanya menjadikan baca Quran itu dia amal. Kita tak nafikan baca Quran itu boleh pahala, tapi ada orang menjadikan kerja dia baca Quran, kerja dia buat kelas-kelas Al-Quran sampai ribu-ribu bayaran untuk orang nak mengaji dengan dia. Ini kita juga di antara perkara yang kita kata berbahaya. Kalau dibimbangi, kita tak katalah bahaya terus, tapi dibimbangi, perkara ini boleh mengundang benda yang tidak baik, wal-iyazbillah. Benda yang tidak baik, wal-iyazbillah. Jadi ada orang yang sibuk dengan dunia, tapi menggunakan Al-Quran, Allahu Akbar. Maka ini juga yang menjadi sebab manusia tinggal lub isi utama maksud turunnya kita. Baiklah para jemaah sekalian. Itu kumpulan yang pertama. Kumpulan ba'dul a'immah. Imam-imam yang hanya sibuk menggunakan Al-Quran tapi tidak sampai kepada beramal dengan isi kandungan Quran. Sebab apa? Sebab yang pertama kerana dia panggil madrasah yang dia masuki, dia ngaji Quran tapi tidak sampai kepada asas matlamat Al-Quran yang kita nak. Ini realiti lah berlaku. Kita sebagai talibul ilmi, penuntut ilmu, kadang-kadang kita pergi baca Quran, ada Quran yang kerja dia sibuk dengan Arab, sibuk dengan tapi kita tak sibuk. Ada sebuah kitab Jauhari, apa nama kitab ni? Sehingga kan dia sibuk dengan sains, sibuk dengan cerita maklumat lain, sehingga kan para penilai mengatakan dalam kitab dia ni ada semua maklumat kecuali tafsir Quran je tak ada. Kita subhanallah. Ini di antara yang kita takut. Baik, kita pergi kepada kategori yang kedua, at-taifatus tsaniyah. Kategori yang kedua, bagaimana kumpulan ba'dul aghniya, sebahagian daripada orang-orang kaya, ahli-ahli korporat, ahli-ahli jutawan yang kaya-kaya ini, haula'i atghathumul amwal. Harta telah melekakan mereka. Harta telah menyebabkan mereka tidak beramal dengan Quran, dengan isi kandungan Quran. Sebab apa? Sebab sayang kepada harta. Dia dapat harta banyak. Harta dia dapat. Tapi mereka tak keluar zakat. Tak keluar zakat. Tak peduli halal haram. Walaupun ada Quran depan dia, waktu dia pergi solat Jumaat, dia dengar je khatib cakap, riba haram. Menipu orang haram. Rasuah haram. Tapi bagi dia haram tu di atas mimbar yang disebut oleh imam, tapi tidak masuk dalam hati dia. Ini yang dia panggil yang membimbangkan ahli-ahli perniagaan, orang-orang kaya yang tidak mana? Yang tidak takut kepada Allah. Walaupun mereka mendengar Al-Quran, dia dengar Quran, dia dengar khutbah, dia dengar ustaz cakap, tidak memberi bekas dalam jiwa dia. Kita kata wal-iyazbillah. Kategori yang ketiga, ba'du qurra' al-Quran. Kategori yang ketiga ni sebahagian daripada pembaca Quran. Allahu Akbar. Kata Tuan Syekh, naqsidul qurra', maksud pembaca Quran di sini, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai alat cari makan. Bahasa budak-budak netizen dipanggil menunggang lah. Penunggang Al-Quran. Guna Al-Quran. Ini kita tengok hari ni orang ada Quran.
Sama ada kita buat apa-apa program yang berkait dengan Quran. Siapa nak suruh kami baca Quran boleh bayar sekian-sekian. Oh, sudah. Orang yang malah baca Quran tapi dia ada duit, bayar. Upah orang tu, upah orang ni. Si makan upah ni pun kita tak tahu macam mana dia baca Quran, ada kena ikhlas atau tak ikhlas. Kita tak boleh nak pertikaikan hati orang kan. Kalau siapa dia tahu dalam hati orang, kita tak boleh. Tetapi cara perbuatan itu ia baca Quran li jam'i hutamid dunya, dia baca Quran semata-mata kerana nak mengumpul apa? Mengumpul harta benda dunia. Allahu akbar. Ambil upah sana, upah sini. Kalau di negeri Arab, saya cakap di negeri Arab ni bukan negeri kita ni, doktor, dengan izin, dia ambil upah. Dia pergi tempat majlis-majlis ada orang mati, pergi berlagu situ. Dengan bertempiknya, dengan macam-macam dia punya mana upah. Kita kata ambil upah. Maka ini juga sebahagian daripada qurra, kerja dia mencari makan dengan Quran. Dalam hadis Nabi sallallahu yang dikeluar oleh Imam Ahmad, Nabi kata aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Na'uzubillah. Ramai di kalangan munafik umat ini pembaca Al-Quran. Dia boleh baca Quran tapi sifat dia sifat munafik. Sebab apa? Dia tidak beramal dengan Quran. Ini kita bimbang hari ini. Kita bimbang hari ini satu fenomena masjid-masjid. Bila mari bulan Ramadan, kita panggil imam-imam, budak pelajar-pelajar yang boleh baca Quran yang suara sedap. Kan? Suara sedap lah. Waktu dia baca juga menangis-nangis. Kita di belakang dia. Tak biasa, tak jumpa cari. Mana imam? Imam terawih je datang. Waktu zuhur asar mana? Tidur dalam bilik. Subhanallah. Ini juga perlu kita muhasabah. Baik, saya tak nak panjang di sini. Kerana dia boleh menyentuhkan banyak perkara. At-Taifatul Rabi'ah, kumpulan yang ketiga, dia panggil Ahlul Ibadah. Saya terjemahkan Ahlul Ibadah, dia panggil dalam kitab ditulis mutasawwif. Mana orang ahli ibadat ini, ahli ibadat dengan tarekat-tarekat yang tertentu. Orang kumpulan ni dia tak sibuk dengan baca Quran. Kalau dia baca Quran pun beberapa surah yang dipilih untuk dihadiahkan kepada fulan bin fulan. Al-Fatihah kepada Sayyidi fulan. Al-Fatihah kepada orang ni. Itu je cara yang dia buat. Tapi mereka lebih mengutamakan hizib yang ditulis oleh syekh-syekh. Kan? Dan hadrah, mana majlis-majlis, maka di situlah kita nampak mereka sibuk dengan qasidah-qasidah, dengan lagu-lagu, dengan balu gendang, tak kira lah dalam masjid ke luar masjid. Maka orang ni dia tidak utamakan Al-Quran, mereka lebih utamakan hizib-hizib ataupun bacaan-bacaan yang disusun oleh tosyih yang mereka ikuti. Maka tertinggallah Al-Quran itu, apalagi kalau kita kata nak amal Quran, mereka lebih kepada ini. Ini di antara yang perlu kita beri peringatan kepada sahabat-sahabat kita yang buka ma'had tahfiz Al-Quran. Orang hantar anak kita ke ma'had tahfiz ni untuk apa? Untuk kita hafal Quran. Anak dia hafal Quran, mahir Al-Quran. Tapi anak kita pula dilatih untuk bergendang, untuk berlagu, untuk bernasyid. Dia lebih hafal nasyid daripada hafal Quran. Anak pergi satu majlis kahwin. Tiba-tiba masuk pelajar-pelajar dengan jubahnya, dengan serban cantik, naik atas pentas, duduk bergendang. Habis gendang, kita bertanya, "Dek, adik ni dari mana?" "Oh," dia kata, "kami ni dari ma'had tahfiz sekian-sekian." Kalau pakcik ada majlis, bolehlah ambil nombor telefon kita. Jadi kita kata, "Adik ni dah berapa tahun duduk di ma'had tahfiz?" Dia sebutlah sekian-sekian tahun. Kita kata, "Masya Allah, berapa juzuk Quran?" Ingat dah 2-3 juzuk. Ada yang kata 5 juzuk. Gitulah. Kita kata, "Masya Allah, 6 tahun di ma'had tahfiz, ingat 5 juzuk." Yang hafalnya lagu-lagu untuk pergi ke majlis keramaian. Kita kata, "La, ini bukan yang di matlamat. Kita buka ma'had tahfiz untuk anak kita hafal Quran, untuk kita tadabbur Quran, untuk kita memahami Al-Quran. Itu matlamat asal dijadikannya." Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada At-Taifatul Khamisah, kumpulan yang kelima, Ba'dul Musaqqafin. Sebahagian daripada ahli-ahli cerdik pandai, intelek. Ada setengah orang ni dia panggil intelek. Intelek ni mana ahli fikir lah, orang cerdik, orang hebat.
ahli-ahli profesional, ahli perniagaan, ahli tu, ahli ni, ahli politik, dia panggil intelek. Ada setengah orang ni bukan intelek pun, dia lebih kepada encelek. Apabila encelek ni bila kita tegur dia, celek mata lalu. Bila kita tegur dia, dia celek mata, dia bukan nak berhujah dengan kita dengan cara yang baik, tapi lebih kepada celek mata. Itu dia panggil encelek nama dia. Jadi orang-orang intelek, mereka tak sibuk dengan baca Quran, syaghalu anfusahum biqiraatil jaraid. Mereka duk sibuk baca surat khabar, duk baca majalah, baca novel, baca cerita-cerita. Mari zaman kita hari ni, orang-orang soleh sibuk dengan muka surat Quran, sibuk dengan muka buku. Dia kata, Ustaz, salah ke baca Facebook? Saya tak kata salah. Kita kata sibuk dengan muka buku yang menyebabkan tak boleh baca Quran. Walaupun dalam Al-Quran kita kata Masya Allah, sudah ada aplikasi Al-Quran, sudah ada ni. Tetapi mereka tak mampu juga nak baca Quran. Sebab apa? Terperangkap dengan grup-grup yang terlalu banyak. Maka orang-orang cerdik pandai sibuk dengan baca isu semasa, maklumat-maklumat yang dihidangkan oleh media-media, medsos yang kita panggil, ataupun melalui majalah dan akhbar. Tapi mereka tidak nak sibukkan diri dengan baca Quran, tidak nak sibuk dengan diri dengan memahami Al-Quran. Dia sibuk juga bila malam Jumaat kena pergi masjid. Sebab apa? Sebab ada baca surah Yasin. Jadi bagi dia ni baca surah Yasin seminggu sekali tu kira mantap dah tu. Kan? Saya ni dapat projek baru ni. Habis untuk menyelamatkan projek kita, panggil budak tahfiz mari baca Yasin. Maknanya Yasin tu baca Quran juga, tapi jadi majlis resmi saja. Majlis resmi, tidak menjadi amalan harian, tidak menjadi amalan rutin dalam hidup dia, dan menjadi bacaan yang tetap sebagai hizb harian, ataupun dia panggil wirdul yaumi, bacaan tetap. Baiklah. Kita pergi kepada kumpulan yang keenam, ba'dul ammah, sebahagian daripada orang awam, orang ramai. Orang ramai ni dia suka baca. Pernah saya pergi minum makan dah di sebuah kedai. Kita tengok seorang pakcik ni, dia minum teh kat kedai tu, Masya Allah, semua surat khabar dia boleh belik. Mula-mula saya tak sebut dah nama surat khabar dia. Dulu saya sebut, penerbit akhbar ucap terima kasih dia tu, Ustaz telah iklankan surat khabar saya dah. Tapi sekarang ni nampak akhbar kita pun pelik-pelik cerita. Asyik bawa cerita betul tak betul pun. Jadi etika kewartawanan tu perlulah ditingkatkan, supaya kalau benda tak betul janganlah disebarkan. Jangan pula sebar hari ni esok minta maaf. Jadi susah kita macam ni. Dia boleh baca surat khabar. Habis ni baca. Lebih kurang lama jugalah daripada kita masuk mula duk tunggu makanan sampai kita sudah makan, pakcik dia baca surat khabar lagi. Tapi kalau kita bercakap dengan dia, pakcik, mari duduk sini, saya nak ajak Al-Fatihah. Maaflah encik, tuan, ustaz, lidah saya ni kerah dah nak ngaji Fatihah, tak boleh. Waktu nak pergi ke Fatihah, waktu nak pergi kepada Quran, mulalah lidah keras. Mula lidah keras, tapi waktu dia baca benda lain, boleh je. Ini kita kata ini satu kerugian yang sangat besar para jemaah sekalian. Maka janganlah kita rugikan diri kita ni banyak sangat dengan kerugian-kerugian. Sebab apa kita rugi banyak sangat? Sebab perkara asas yang kita nak guna lama, panjang, perjalanan panjang di akhirat, Al-Quran. Tapi kita utamakan cerita-cerita yang kadang-kadang tak ada faedah pun kepada kita. Baik, kita pergi kepada kategori yang terakhir. Dia panggil at-taifatus sabi'ah, kumpulan yang ketujuh, jama'atul lahwi wal abas, iaitulah kumpulan orang-orang yang lara, orang yang leka, seolah-olah mereka ni dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bermain saja. Kalau zaman dulu, taklah dulu sangat. Zaman kita ni jugalah, di peringkat pertengahan zaman kita ni, kita nampak sangat apa yang kita nampak. Kita nampak orang tua-tua duduk di stesen bas, duduk di tepi kedai kopi, duduk main apa? Main tuduh botol. Bulan Ramadan pun main tuduh botol juga. Orang lain duduk tarawih, dia duduk tolak tuduh botol. Naik haji. Bila kita tegur, dia kata, Ustaz, kita pergi Mekah tak payah pakai duit. Pakai naik tuduh botol ni ya pergi. Kita kata molek lah. Nanti bawa sekali tuduh botol tu masuk dalam masuk dalam tu.
masuk dalam apa? Dalam kubur nanti bawa sekali dengan dia. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Maka orang kumpulan ini juga, kumpulan lara ni memang dia hidup dia dengan dengar lagu, dengan dengar benda-benda yang tak baik, dan mereka tidak akan pergi kepada Al-Quranul Karim. Maka para jemaah sekalian, itulah di antara beberapa perkara ataupun 7 kumpulan yang kita tengok orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Maka kita baliklah kepada kumpulan asas yang kita nak, siapa dia? Orang mukmin yang beriman dan baca Quran seperti utrujah, sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita duduk dalam kumpulan yang pertama ni. Dan kumpulan yang kedua juga elok, iaitulah orang yang beriman walaupun dia baca Quran sekali-sekala, tidaklah banyak sangat baca Quran, tetapi kita masih lagi berpegang dengan ajaran Al-Quran. Sebagaimana yang saya sebut tadi, kata-kata Syekh Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, dia kata Allah Ta'ala turun Quran untuk kita beramal, tapi ada di kalangan manusia yang menjadikan baca Quran itu saja amal. Itu pun kita tak baca langsung, itu lagi dahsyat. Maka orang tanya Syekh Fudail, wa kaifal amalu bihi? Syekh Fudail, bagaimanakah beramal dengan Quran? Apa maksud beramal dengan Quran tu ya Syekh Fudail? Qala liyuhillu halalah, hendaklah dia menghalalkan, ambil apa yang telah dihalalkan oleh Allah dalam Quran, wa yuharrimu haramah, dan kita kata haram apa yang Allah Ta'ala sebut sebagai haram. Mereka ikut ya'tamiru bi awamirihi, ikut arahan Al-Quran, wa yantahu an-nawahi, dan mereka hendaklah berhenti daripada segala larangan. Dan itu di antara kata-kata Syekh Fudail rahimahullahu ta'ala yang boleh kita belajar. Seorang lagi kata ulama, kata sahabat, iaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia kata apa? Inna hadzal Quran la kainul lakum zikra. Tanda kata-kata Abu Musa ini menarik. Quran ini menjadi peringatan bagi kamu. Menjadi peringatan bagi kamu. Wa kainul lakum azra. Quran juga menjadi lubuk pahala bagi kamu. Baca je Quran, kita boleh pahala yang begitu besar, boleh pahala yang begitu banyak kan. Sekali kita baca Quran, baca Fatihah saja, berapa huruf sudah ada? Baca Fatihah saja kita sudah ada berapa huruf? Kita mengatakan ini satu kelebihan yang sangat besar, peluang yang Allah SWT anugerahkan kepada kita. Jangan kita main-main. Jangan kita main-main. Dia kata baca Quran. Lah, baca sahaja itu kita sudah dapat pahala yang begitu banyak, pahala yang begitu besar, itu baru kita baca. Mana kalau kita tak baca, mana kita sangat-sangat kerugian yang Allahul Musta'an, kita kata rugi sangat-sangat. Seorang ulama nama dia Mujahid, Al-Imamul Mujahid rahimahullah ta'ala. Mujahid ni seorang yang mahir lah, orang panggil pakar dalam bidang Quran. Dia kata huruf hijaiyah dalam Quran, dalam mushaf, ada 320,000. 320,015 huruf. Bermakna kalau kita sekali kita khatam Quran, kita sudah meraih 3.2 juta pahala yang kita dapat. Masya Allah, tabarakallah. Dalam Fatihah saja sudah ada banyak. Baik, saya tak nak main angka banyak di sini. Yang pentingnya, Al-Imam Abu Musa Cani kata, wa kainun lakum ajra, Quran menjadi lubuk kepada apa? Kepada pahala kamu. Au kana alaikum wizra. Ingat, Quran juga boleh membawa dosa ke atas kamu. Boleh bawa dosa pada kamu. Sebab apa? Bila kita salah guna Quran. Kita ambil Quran untuk nak menggunakan kepentingan dunia, tafsir Quran ikut suka hati. Yang penting apa yang kita boleh guna Quran, kita guna. Maka fattabi'ul Quran, adalah kamu ikut petunjuk Al-Quran, wala yattabi'kumul Quran, jangan Quran ikut kamu. Kita bimbang hari ni, kita patut ikut Quran, ni kita nak suruh Quran tu ikut kita. Ayat tu kita kena tafsir ikut selera kita. Siapa yang ikut Quran, maka dia akan sampai ke taman syurga. Siapa yang jadikan Quran ikut dia, ditafsir Quran dengan sesuka hati dia, maka pada ketika itu orang ini akan dicampak ke dalam neraka Jahannam, wal iyazubillah.
asar Abu Musa ini dikeluar oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Fadail Quran dan juga oleh Al-Ajuri dalam Akhlaq Hamalatil Quran. Jadi muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, itu di antara kata-kata sahabat dan kata para ulama salafus salih. Satu lagi kata-kata sebelum kita pergi kepada perbincangan kalau ada. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, dia kata apa? Tafaqqadul halawata fi thalathati asya. Kita cari kemanisan iman kita tu di tiga perkara. Kita nak tengok iman kita ni mantap tak mantap, manis ke tak manis iman kita ni tiga perkara. Yang pertama fi salah. Waktu kita solat. Kalau kita rasa tenang, rasa lagi lama, lagi seronok, Masya Allah, Tabarakallah, itu di antaranya. Yang kedua, wafi zikri, ketika kita berzikir. Lagi lamanya kita zikir, lagi kita menghayati zikir yang kita baca, dan bukan syarat. Oh, dia kata Ustaz, kalau kita nak suruh rasa zuhur, kita kena zikir melompat-lompat macam orang duk buat tu. Siapa tercabut kepiyah ni? Cabut serban pun ada zikir melompat. Dengan bertepik-tepik melaung-laung kita kata la, itu bukan cara Islam. Wa fi qiraatil Quran, dan ketika kita baca Quran, kita rasa sedap ke tidak? Sebab bila kita baca Quran, kita kena menghayati apa yang kita hayati. Al-Quran itu yang kita baca, iaitu Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan untuk siapa? Untuk kita. Al-Quran itu diturun oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Bila kita baca bermakna seolah-olah kita terasa sangat-sangat Al-Quran itu Allah Ta'ala bercakap dengan kita. Biar kita terasa Al-Quran itu Allah SWT yang bercakap dengan kita. Kita kata wallahu alam. Baik, fadala Dr. Azrul, sekiranya ada perbincangan ataupun Dr. boleh tambah sikit, sebab Dr. Azrul kita ni salah seorang sahabat yang dipanggil orang yang ahlul Quran, yang mencintai Al-Quran. Jadi kita pun nak dengar juga. Silakan, Doktor. Jazakumullah khairan katsira, masya-Allah. Datuk, bila Datuk sebut tentang pembahagian manusia yang berinteraksi dengan Quran ni, rasa macam merentap jiwa sebenarnya. Kita takut kita tergolong dalam salah satu bahagian yang disebutkan daripada 7 tadi kan, golongan yang meninggalkan Al-Quran itu sebab-sebabnya. Dan kesemua ketujuh golongan itu sebenarnya relevan dengan diri kita. Dengan saya yang bercakap, dengan orang yang sedang mendengar. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana cara untuk kita berada pada golongan Al-Utrujah dan juga golongan yang kedua tadi, beriman dan kita baca Quran, dan kita nak elakkan diri kita daripada golongan yang disebutkan sebagai golongan meninggalkan Al-Quran. Mungkin boleh kongsikan dengan semua penonton. Baiklah, terima kasih Doktor. Jadi Alhamdulillah, kalau kita kata tip lah, bagaimana kita nak menjiwai Al-Quran itu supaya kita terasa. Kita rasa Al-Quran ini Allah Ta'ala turunkan kepada kita, dan bila kita baca Quran, kita terasa Allah Ta'ala berkata-kata dengan kita. Maka seorang tokoh ulama salaf, nama dia Sulaiman bin Muslim, mengatakan sami'tu Nafi'an, aku dengar Imam Nafi'. Nafi' ni murid kepada Ibnu Umar. Kalau orang mengaji hadis dipanggil jalur emas. Jalur emas kan? Nafi', Malik, Imam Malik daripada Nafi', daripada Ibnu Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 3. Nafi', Malik, Ibnu Umar. Jadi Nafi' rahimahullah dikata apa? Inna hadzal Qur'anal azim, Al-Quran yang mulia ini ja'a min 'indi azim, datang daripada Allah. Apabila kamu baca, bila kita baca Quran, la tusghiluhu bighairihi, jangan kamu fikir benda lain. Ni kita kadang-kadang kita baca Quran, mata tengok Quran tapi otak mikir lain, ataupun kita dengar Quran tapi hati ke lain. Kita kata ini menyebabkan kita tidak menghayati, menjiwai Al-Quran. Bila kita baca Quran, wanzur man tukhatib. Mu tengok, kamu menjiwai siapa yang bercakap dengan kita. Allahu Akbar. Wa iyyaka, dan aku bagi amaran kepada kamu, jangan jemu baca Quran, jangan lebihkan benda lain daripada Al-Quran. Ini kata-kata Nafi' di dalam kitab Ma'rifatul Qurra Al-Kibar.
rahimahullahu taala, Imam Nafi' yang telah memberi peringatan kepada kita. Jadi para jemaah sekalian, kita balik kepada bagaimana cara kita baca Quran supaya kita mendapat manfaat daripada Al-Quran. Yang pertama sekali, kita baca Quran. Itu dia panggil tahap yang pertama ataupun langkah yang pertama, kita mesti baca Quran. Bagi orang yang belum dapat baca Quran, carilah guru-guru Al-Quran. Kalau boleh, guru belajar dengan guru secara syafahi berdepan. Oh, dia kata musim PKP, musim COVID ni susah Ustaz. Tidak jadi masalah, kita belajar cara online, tapi kita biar guru kita dengan kita. Kita baca, kita dengar dan dia tegur. Macam kita ada online sekarang lah, kan, dengan cara ada live ni, kita dengan interaksi dengan guru. Sebab nama dia baca Quran ni syafahi. Syafahi ni makna mulut pada mulut. Keluar daripada mulut guru ke telinga kita. Keluar daripada mulut kita ke telinga guru, guru tengok betul ke salah. Ha, zal, zai, perbincangan, sin, shin, biar kita nampak. Sebab itulah bagi saya, ini pandangan peribadilah Dr. Azrul, saya sangat-sangat suka syorkan, kalau nak belajar Quran, jangan silang jantina. Ini ustazah mengajar. Dia kata ustaz saya ni pakcik dah umur 50 dah, walaupun mengaji dengan ustazah baru umur 25, tapi kita duk tengok gerakan dia, kita duk tengok mulut dia, kita duk tengok, macam-macam fitnah boleh terjadi. Maka supaya kita nak mengelakkan langkah syaitan nak masuk dalam hati, dalam lalui saluran darah kita, kita guna yang sama. Guru, ustaz, yang perempuan cari ustazah. Itu untuk nak syafahi lah. Kalau ceramah umum itu berbeza. Tapi kita panggil nak berguru ni. Sebab syaitan dia tak kira, dalam kelas Quran pun dia mari juga, dia masuk juga. Dan baik. Langkah yang pertama mesti kena buat. Malu ustaz. Saya dah nak pencing, dah baru nak mengaji Quran abatas saja. Kita selalu dengar ahli-ahli motivasi kata, kita tidak akan sampai ke tempat kita nak pergi kalau tidak bermula dengan langkah yang pertama. Gitu ke Dr. Azrul? Dia punya bahasa motivasi. Dah. Bermula langkah pertama, kita akan sampai destinasi. Maknanya kita mula dengan abatas saja, insya-Allah. Langkah yang kedua, kita boleh baca Fatihah, boleh baca surah-surah pendek, dan insya-Allah kita boleh khatam Quran sebelum kita mati. Kita bercita-cita, berniat besar, aku nak khatam Quran. Itu peringkat yang pertama. Bagi jemaah yang sudah boleh baca Quran, kena naik darjah yang kedua. Yang tak boleh baca Quran pun, jangan tunggu nak boleh baca dulu, baru aku nak pergi mengaji tafsir lah. Kita boleh dengar tafsir. Melalui sahabat kita ni, pusat Tadabbur center kita ni, ada je kelas-kelas tafsir, ada kelas-kelas nanti Dr. Azrul boleh cerita kepada jemaah yang ada ni, program yang mereka ada di pusat Tadabbur kita ni, insya-Allah. Baik. Langkah yang kedua, kita kena naik memahami makna Al-Quran. Dia panggil ilmu tafsir Quran. Dan juga tadabbur Al-Quran, artinya kita cuba mengkaji ayat-ayat, satu ayat, dua ayat saja yang boleh menyentuh perasaan kita tentang dia panggil fiqhul hayat, yang kita boleh bawa dalam kehidupan kita. Apa yang kita nak bawa? Barulah kita rasa Al-Quran itu dekat dengan kita. Barulah kita naik taraf. Daripada orang mukmin yang mukmin tapi tak baca Quran, sudah baca Quran. Kalau dia baca Quran, dia sudah bertukar daripada buah kurma yang hanya dibeli, dia sudah menjadi kurma yang telah dikunyah. Pasal itulah kata di ulama, Al-Quran itu diibarat seperti buah kurma. Buah kurma ni memang tak ada bang. Tuan-tuan yang pergi Mekah, banyak orang dah sana tanya. Saya sendiri pun duduk di Madinah lama, alhamdulillah. Buah ajwah yang paling mahal 120 tak ada bang. Letak dalam pek, buka tak bang. Kecuali yang dah masam buruk, itu cerita lain. Dia buka bau kurma, bau masam. Tapi bila kita kunyah, Allahu Akbar, kita akan terasa. Lagi dikunyah, lagi terasa kemanisannya. Demikian Al-Quran. Makin kita faham, makin kita belajar, kita kata Alhamdulillah. Ini pengalaman saya lah, Dr. Azrul. Bermula PKP tahun lepas, saya istiqamah. Baca tafsir Quran ringkas-ringkas, tadabbur secara pendek-pendek setiap lepas salat subuh, kan, pukul 6.30 ataupun sekitar itulah kita mula. Alhamdulillah kita dapat respon daripada para pelajar yang mengatakan mereka telah merasa kemanisannya ilmu Al-Quran itu setelah setahun istiqamah daripada PKP lepas, Ramadan tahun lepas sampai kepada saat ini, ada
yang telah menghantar surat, dia kata alhamdulillah mereka rasa manisnya Al-Quran sebagaimana tamak yang telah dikunyah. Kita kata alhamdulillah, hazir ni'mah. Teruskan perjalanan, cari lagi asatizah kita dalam bab tadabbur Quran, baru kita terasa. Tapi jangan cari yang pelik-pelik, bawa cerita Quran, ajar Quran, tuan-tuan nak balik raya, agak-agak nak lepas, tak lepas dia punya sekatan jalan raya. Tak lepas, mari kita tadabbur surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan, pergi tiup ke muka polis. Ayat tu orang baca kepada orang kafir, kita pergi tiup muka polis. Kenapa? Polis tu orang yang berpuasa, orang beriman. La, kita kata jangan salah gunakan Al-Quran untuk kepentingan benda yang kecil-kecil, jangan. Baiklah, yang terakhir, tip yang terakhir yang untuk mantapnya hidup kita, kita cuba beramalah dengan apa yang ada dalam Quran seboleh mungkin. Semampu mungkin kita beramal. Kalau tidak, kita rasa berat. Sebab apa berat? Sebab kita tahu tak buat. Apa itulah kata Abu Sa'id tadi, kata apa? Ada Al-Quran yang menyusahkan kita sendiri. Dia kata hujjatun lana, sama ada Quran menjadi hujah untuk kita mendekat kepada Allah, au hujjatun alaina, hujah ke atas kepala kita. Kita tahu benda ni haram, kita tahu perkara dilarang, kita langgar, kita rempuh segala SOP, segala PKP, kita lanyak semua yang ada dalam Quran, maka orang ni dosa dia lebih besar daripada langsung orang yang tidak tahu. Oh, dia kata kalau macam ni, ustaz, kita jangan belajarlah. Kita tak belajar, dosa tak mengaji pula. Maksud orang langsung tak tahu, orang baru masuk Islam. Mu'alaf baru masuk Islam, dia tak tahu, dia langgar. Itu kita ajar dia. Tapi kalau yang sudah tahu dia langgar, maka kita ini orang panggil sengaja membuat pelanggaran, maka itu satu perbuatan yang cukup dahsyat. Sebab itulah bila mari bulan Ramadan ni, ada ulama berbahas tentang orang nak melakukan persetubuhan tengah hari, dia suruh langgar dulu. Buka puasa, lepas tu kamu dia buat. Kita kata ni 2 kali dosa ni. Kamu tahu dosa, kamu pergi makan, kemudian kamu buat. Ini perkara yang dahsyat. Kita kata jangan jadikan Al-Quran tu menjadi bahan takwilan kita yang murah-murah. Jadi para jemaah sekalian, 3 perkara. Mula dengan baca, diikuti dengan kita mengaji tafsir dan tadabbur Quran, dan yang tahap yang kemuncaknya kita beramal dengan isi kandungan Quran, maka menjadilah kita kumpulan yang pertama, kumpulan utrujah dan kumpulan tamar yang telah dikunyah. Wallahu alam. Terima kasih kepada Dr. Azrul. Alhamdulillah, satu jawapan yang bagi saya sebagai panduan kepada kita, khususnya kita dah berada di penghujung Ramadan ni, perlu lakukan pecutan yang terakhir, dan moga-moga amalan kita itu akan diteruskan pada bulan-bulan yang lain. Datuk, ada beberapa soalan daripada penonton kita. Daripada Puan Karimah. Assalamualaikum Datuk, mana yang lebih afdal, baca Quran dengan menggunakan aplikasi Quran dalam smartphone ataupun baca mushaf, dan kalau baca guna apps dalam smartphone tu perlu wuduk ataupun tidak? Oh, baik. Yang pertama sekali, kita guna smartphone ni tak payah wuduk sebab kita bukan pegang Quran, ini kita pegang alat handphone kita. Oh, dia kata ada Quran, itu bayang Quran je. Buktinya kalau kita belah kan ni, kita ambil kapak, kita belah dia, tak jumpa Quran dalam tu. Isu mana lebih baik, baca mushaf atau baca di handphone, saya mengatakan afdal kita baca Quran di mushaf. Kalau mushaf kita tu elok yang ada terjemahan kat tepi, lagi menarik. Bila sambil kita baca, kalau kita terasa, kita tengok ada terjemahan dia sendiri, lebih mendekatkan kita kepada memahami Al-Quran. Dan bagi orang yang travel, bagi orang yang pergi jalan sana sini, nak bawa Quran berat, nak bawa Quran, kena ada wuduk kan. Jadi bacalah handphone. Dengan handphone ni kita baca. Yang pentingnya bagi anak, alhamdulillah, baca dengan handphone ke dengan apa, tidak menjadi kesalahan. Orang hafal Quran tak tengok apa-apa, boleh je dia baca. Dia tengok hati dia je. Jadi ada setengah orang dia marah, jangan baca dengan handphone, kita kena baca dengan mushaf. Kita kata kenapa nak marah? Yang saya nak marahnya tak baca Quran. Itu yang kita nak marah. Kan, bukan orang baca Quran dengan handphone. Cuma hati-hatilah, perangkat handphone tu besar. Dan kita sambil baca Quran, masuk WhatsApp. Allahu Akbar. Masuk WhatsApp, grup WhatsApp ini, jam kita kat situ, tak balik-balik dah ke Quran yang kita baca. Akhir sekali, malam nanti pula baru tengok, aku break kat mana tadi? Break emergency, tak tahu. Tanda apa tak sempat. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Silakan. Datuk, mungkin yang terakhir Datuk.
berbaki bulan Ramadan ni, apa amalan yang terbaik yang boleh kita lakukan selain yang Datuk sebutkan tadi, 3 tip tadi untuk kita mengakhiri Ramadan kita dengan disebutkan sebagai la'allakum tattaqun. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita masih lagi berada beberapa hari dan beberapa malam. Kita sebagai pendakwah, kita kena kempen yang terbaik kepada para jemaah kita, iaitu kita mengatakan kita masih lagi berada di 10 hari Ramadan, 10 akhir Ramadan. Ni asyik-asyik duk tunjuk kita ni bertarah wali lah, bertarah kasyaf. Pada jangkaan saya, tulis kat Facebook tu. Oh, semalam sudah berlaku Lailatul Qadar. Pengikut-pengikut dia pun like tinggi kat bawah. Bereslah bos, malam ni tak payah sedekah, tak perlu pergi masjid lagi sebab Lailatul Qadar dah dapat semalam. Kita kata sangat rugi. Analah cara peribadi kalau orang post bagi gambar, Ustaz, tengok kawasan saya cerah, saya hantar pula gambar kat masjid saya ni gelap, kebetulan hujan pagi tadi. Kita kata tak boleh nak jangka sebab cerah sana gelap sini. Jadi kita nak jangka tak boleh. Yang penting Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan, carilah Lailatul Qadar itu 10 akhir Ramadan. Jadi kalaulah teori-teori yang dibuat oleh syekh-syekh ahli-ahli kasyaf ni jelas, tak susahlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyusahkan umat dia sampai 10 hari. Cukup Nabi kata kalau berpuasa pada hari Selasa, maka berlaku Lailatul Qadar pada malam sekian. Kalau bermulanya puasa pada hari Khamis, Lailatul Qadar pada malam sekian. Kan senang Nabi beritahu pada sahabat macam tu. Nah, ini tidak, Nabi kita menyusahkan umat dia. 10 malam terakhir, Allah rahsiakan Lailatul Qadar. Tiba-tiba kita nak pergi pecahkan rahsia, orang dah rajin dah pergi beribadat, kita tambah lagi kerajinan mereka ataupun dalam kurungan kemalasan mereka sebab dengan teori-teori yang kita ada. Para jemaah sekalian, kenapa Allah rahsiakan Lailatul Qadar? Pernah satu malam Nabi kita salah keluar nak beritahu pada sahabat bila Lailatul Qadar, tiba-tiba 2 orang sahabat sedikit musyajarah. Musyajarah ni kalau kita agak bertegak leher lah, bukannya bertumbuk pun. Bercakap sikit. Nabi SAW beritahu, aku keluar nak beritahu Lailatul Qadar, tiba-tiba 2 orang ni sedang bertengkar, maka rufi'a, diangkatnya maklumat. Akhir sekali Nabi kata taharrau lailatul qadri fi ashril awakhir, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Jadi tuan-tuan jangan banyak teori, kita teruskan perjuangan kita selagi tak bunyi takbir raya, kita teruskan beribadat pada malam ini dan malam yang seterusnya. Lebih-lebih lagi malam 27 ini, kata para ulama, arja, di antara malam yang sangat diharapkan berlakunya Lailatul Qadar. Jadi malam yang sangat diharapkan, kita perbanyakkan, kita kuatkan, tingkatkan ibadat kita. Bermula dengan solat isya berjamaah di masjid, kemudian kita solat tarawih bersudah bersama imam, kemudian kita hadir pula solat subuh berjamaah, maka kita dapat 2 bonus qiyamul lail. Qiyamul lail fardu, isya dengan subuh, qiyamul lail sunat, solat tarawih bersama dengan imam sampai sudah. Bagi jemaah yang duduk di kawasan PKP macam saya sekarang ni, masjid-masjid qaryah kita ditutup oleh pihak pemerintah, maka kita solatlah di rumah masing-masing ataupun di mana-mana tempat yang kita mampu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rezekikan kepada kita dapat menghidupkan pada malam Lailatul Qadar dengan penuh beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, dan siangnya kita berpuasa, puasa tak makan, puasa juga tak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita, Allah kabulkan pahala puasa kita, segala ibadat kita, dan Allah taufik kita dapat berdiri pada malam Lailatul Qadar. Allahumma a'id alaina Ramadan awaman adidah. Ya Allah, rezekikan kami dapat lagi bertemu dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Wa nahnu fi sihatin wa sa'ati rizqin, dalam keadaan kita sehat dan rezeki yang luas insyaallah. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. InsyaAllah Datuk Basit juga merupakan guru saya yang saya selalu rujuk, selalu mendengar kuliah beliau. Bagi tuan dan perempuan yang ingin mengikuti kuliah Tadabbur Dr. Abdul Basit pada setiap pagi pada jam 6.30 pagi, boleh pergi ke page Dr. Abu Anas Madani. Boleh kita ikuti kuliah Tadabbur pada setiap hari. Banyak angle, banyak perbincangan yang boleh kita jadikan sebagai manfaat. Jadi Datuk, mewakili Tadabbur Center, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Datuk yang alhamdulillah bermula pada tahun lepas dan tahun ini pun masih bersama dengan Tadabbur Center. Harapannya pada tahun hadapan insya-Allah ataupun
pada tahun ini kita boleh jemput Datuk lagi untuk berkongsi dengan para penonton sekalian, berkongsi ilmu. Semoga ilmu yang Datuk kongsikan itu boleh menjadikan panduan untuk kita semua. Dan seperti mana yang Datuk sebutkan tadi, bagaimana untuk kita mengejar al-utrujah itu, kekalkan bukannya momentumnya pada bulan Ramadan saja, tapi kekalkan momentum pada setiap hari, insya-Allah. Jadi terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.